KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Hafiza binti Muhammad Noor bertemu kita pada episod kali ini, iaitu dalam tajuk ini apa yang cikgu nak membincangkan kepada anda remaja, adik-adik. Perkara yang cikgu akan sentuh adalah mengenai faktor-faktor yang menimbulkan stres dalam kalangan remaja, gejala dan simptom dan juga cara-cara menguruskan stres. Dalam kebelakangan ini, cikgu dapat banyak panggilan, telefon dan juga mesej dalam kalangan remaja, terutamanya pelajar-pelajar sekolah menengah. Mereka ada berkongsi tentang rasa luahan emosi mereka ketika berada dalam tempoh MCO dan juga dalam tempoh perlu menjalani kelas waktu PDPR. Dan ketika ini jugalah timbul pelbagai isu, dan antara isu yang dibangkitkan adalah isu berkaitan tentang ibu bapa dengan ahli keluarga. Sebab sekarang ni masing-masing berada di rumah, jadi mau tak dapat nak elak antara satu sama lain. Jadi cikgu faham adik-adik sekarang ni ruang untuk nak bergerak, nak berjumpa dengan kawan-kawan, nak keluar untuk bersantai dengan rakan-rakan tak ada lagi, belum masanya lagi. Jadi memang ruang ini tentulah perlu ambil masa yang perlu ambil ruang untuk nak duduk bersama dan juga menangani sambil mengikuti kelas secara online, dan sambil tu juga perlu berada di samping ahli keluarga dan tidak dapat bersemuka dengan guru. Jadi timbul lagi soalan-soalan ataupun isu-isu berkaitan tentang bagaimana nak fokus kepada pelajaran, Dan ada juga yang dalam kalangan, bukan dalam tempoh inilah, mungkin berkaitan tentang hubungan, tentang percintaan, tentang keresahan ataupun tentang diri sendiri. Ada yang juga berkongsi dengan cikgu tentang ada rakan yang ada niat atau mencederakan diri sendiri. Dan ada juga kebimbangan yang mungkin melibatkan dari segi pencapaian akademik. Stres ni adalah tekanan perasaan yang lahir daripada tindak balas yang negatif. Dan kesan kepada stres ni adalah tindak balas yang mengakibatkan gangguan kepada emosi, masalah tingkah laku dan juga perubahan personaliti. Dan keadaan ini akan menambahkan lagi risiko kepada masalah kesihatan mental dan juga masalah kesihatan fizikal. Jadi adik-adik, kita kalau bercakap tentang stres ni, mungkin kita akan rasa macam mungkin benda tu tak begitu berat pada kita. Tapi sebenarnya kalau perkara ini berlaku secara berlanjutan, berterusan, dan kita tidak ambil tindakan untuk menangani keadaan ini akan memberikan kepada kesan yang lebih berat kepada psikologi dan juga fizikal kepada adik-adik. Kita akan dengar lagi tentang perkongsian cikgu selepas ini. Adik-adik, bagaimana adik nak tahu adik sedang mengalami stres? Jadi antara simptom yang mudah adik-adik boleh tengok adalah perubahan dari segi fizikal, perubahan dari segi emosi, perubahan dari segi pemikiran ataupun cara adik-adik berfikir. Antaranya yang paling mudah, mula rasa hilang minat. Hilang minat mungkin daripada benda yang kita rasa seronok kita nak buat, kita dah hilang minat ke arah itu. Ataupun dah ada perubahan dari segi berat badan, atau berlaku insomnia ataupun hypersomnia. Insomnia tu susah nak tidur malam. Hypersomnia tu macam dah suka tidur yang berlebihan. Jadi ini yang isu mengenai tidur lebih atau kurangnya tidur ni, cikgu dah dengar banyak yang dikongsikan. Jadi saya minta supaya adik-adik rutin ataupun lifestyle ketika kita berada di rumah ni, adik-adik kena susun jadual tu sebaiknya agar tak terganggu waktu tidur. Waktu tidur kita kena tidur. Waktu tidur bukan waktu kita berjaga bermalam-malam 2, 3, 4, 5 pagi hingga besoknya. Kalau kita ada sesi persekolahan PDPR dalam online, kita dah susah nak bangun. Jadi isu ni banyak ditimbulkan
oleh bukan saja ibu bapa pun bercakap, sebenarnya antara remaja pun ada yang dikongsikan tentang perkara ni. Ataupun adik-adik dah mula rasa bersalah, rasa lost, rasa hilang fokus, rasa kesedihan, rasa macam lelah ataupun kepenatan, ataupun dah mula sakit kepala, ataupun ada rasa cemas, ataupun ada emosi kemarahan yang banyak ataupun tinggi. Jadi jika ada perubahan yang begitu, adik-adik perlu ambil kira, perlu be aware tentang keadaan yang berlaku tu supaya adik-adik boleh bantu diri adik-adik sendiri. Jika ada rakan-rakan kita yang sebelum ni bila kita berbincang dengan dia, kita bersembang dengan dia, kita dah mula merasai ada perubahan pada diri dia, maka kita bantu rakan-rakan kita. Jika antara rakan, sebab ada rakan, dia mesej cikgu, dia telefon cikgu, cikgu saya nak bantu rakan saya ni, dia tunjuk gambar dia dah kelar tangan dia. Saya dapat kes macam ni. Tapi rakan dia bila dia mula mendekati rakan yang nak dibantu ni, rakan ni tak nak meluahkan apa sebenarnya yang berlaku pada diri dia. Jadi orang yang nak membantu ni dia pula rasa stres. Kalau kita tak mampu adik-adik, kita jaga diri kita dulu. Kalau kita tak mampu, kita rujuk kepada kaunselor sekolah. Jika ada rakan-rakan adik-adik yang mula mengatakan dia rasa hopeless, dia mula mencederakan diri dia sendiri, cikgu nak pesan adik-adik rujukkan kes ini kepada pihak kaunselor sekolah. Ya, jadi supaya kaunselor ni dia ada kepakaran dan kebolehan dan kemahiran yang dia boleh bantu kes-kes yang sebegini. Adik-adik jangan bebankan diri adik-adik dengan nak bantu rakan yang adik-adik rasa macam berat nak bantu dia, tak tahu macam mana nak bantu dia. Ya, cikgu nak pesan begitu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antara punca-punca yang menyebabkan stres untuk ada dalam kalangan remaja ni adalah punca utamanya adalah berkaitan tentang personality ataupun individu ataupun diri kita sendiri adik-adik. Bagaimana kita mengawal, menguruskan diri kita untuk kita berhadapan tentang isu ataupun masalah ataupun perkara yang mendatangkan stres kepada kita. Dia boleh juga kepada mungkin melibatkan kita ni terlalu bimbang tentang sesuatu. Perkara yang kita sedang hadapi sekarang ni kita terlalu memikir-mikirkan dan kita tak mencari jalan penyelesaiannya. Ataupun ada konflik yang berlaku. Konflik kita dengan ibu bapa, mungkin ahli keluarga ataupun dengan rakan-rakan. Ataupun anda sedang menghadapi satu keadaan di mana mungkin ada kematian ataupun kehilangan dalam ahli keluarga. Ataupun dengan keadaan situasi sekarang, pandemik sekarang ya. Adik-adik mahu tak mahu terpaksa ataupun perlu menerima keadaan ini. Walaupun keadaan ini nampak makin berterusan, belum ada lagi penamatnya bila kita dapat pergi ke sekolah nak belajar secara berhadapan dengan guru, dapat keluar daripada rumah, merasai kebebasan dan juga dapat berjumpa kembali dengan rakan-rakan. Banyak ataupun ramai dalam kalangan rakan-rakan mereka ada berkongsi dengan cikgu. Cikgu, kami dah rasa bosan. Kalau dengan ahli keluarga ni macam ada ruang halangan nak menyampaikan, nak menyuarakan isi hati kepada rakan-rakan, kepada ibu bapa. Sebab ada ibu bapa yang tak memahami dengan apa yang mereka nak sampaikan, remaja nak sampaikan. Ataupun mereka tak nak ibu dan ayah bimbangkan keadaan mereka. Jadi mereka kata, cikgu, daripada kita bercerita dengan mak ayah, baik kita simpan je di hati. Dan dalam antara punca-punca stres ni ada juga yang cikgu dapat perkongsian daripada pelajar adalah tentang tiada keyakinan diri. Rasa macam kalau dia buat sesuatu
dia bercakap sesuatu, orang tak ambil itu sebagai sesuatu yang penting. Jadi lama-lama dia rasa macam dia tak penting. Kalau dia nak sampaikan sesuatu pun orang tak anggap benda itu penting. So terlalu memikirkan apa yang orang fikir tentang diri kita membuatkan kita jadi kurang yakin. Jadi perlu ke kita nak memikirkan apa yang orang fikir tentang diri kita? Yang penting adalah bagaimana kita pandang diri kita sendiri. Bila kita berdiri di hadapan cermin, bagaimana kita merasai diri kita sendiri, bagaimana kita menghargai diri kita sendiri dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Bukan orang lain pandang pada diri kita. Yang apa orang fikir tentang diri kita itu terpulang kepada dia, adik-adik. Buat yang terbaik dan tak perlu fikir apa yang orang nak fikir tentang diri kita. Kalau kita rasa kita perlu perbaiki diri kita kerana ditegur oleh ahli keluarga kita atau rakan kita, maka kita perbaiki apa kelemahan kita. Ya. Jadi cikgu nak teruskan berkenaan tentang apa yang perlu kita buat untuk mengatasi keadaan stres ini. Okey. Yang pertama adik-adik adalah kenal pasti apa masalah, apa punca. Kena pasti dulu. Kalau kita biarkan, kita akan membiarkan diri kita macam kita membiarkan diri kita duduk dalam keadaan yang tak habis-habis, tak selesai. Jadi kita kena kenali atau kenal pasti apa masalah kita, apa punca stres kita dan kita cari penyelesaian kepada stres tu. Dan cikgu nak bagi satu kaedah atau tips yang paling mudah adik-adik perlu buat pada diri adik-adik adalah adik-adik tanya pada diri adik-adik. Adik-adik boleh tulis. Adik boleh tulis, very practical. Mudah je nak buat. Any issue or any problem yang you hadapi, you take a break, you duduk, you fikir, tanya soalan ni pada adik-adik. Yang pertama, adakah aku sedang stres sekarang? Contoh kalau you tengah stres. Okey? Adakah aku sedang stres sekarang? Kenapa aku stres? Aku stres tentang apa? Apa yang berlaku jika aku terus biarkan diri dalam stres? Dan apa aku perlu buat sekarang? Okey, take a break. Sebab bila kita dalam keadaan stres, kita akan lebih terikut atau kita akan lupa untuk take a break. Nak ambil handbrake dan tarik. Kita akan ikut kita punya emosi. Jadi kalau emosi itu terlalu sedih, kita akan sedih. Kita jadi very sensitive dengan orang sekeliling kita. So cikgu ingatkan, whatever happen to you, you take a break dan you tanya pada diri you sendiri, apa sedang berlaku pada diri aku sekarang? Why aku jadi macam ni? Apa yang perlu aku buat? Dan kalau aku biarkan keadaan aku ini, apa yang akan berlaku pada diri aku? Because whatever happen adik-adik, you have to take care of yourself. Now sekarang ni, you bukan anak-anak kecil lagi, you dah cukup dalam keadaan umur sekarang untuk jaga diri you sendiri. Ya? Jadi perlahan-lahan you belajar untuk buat keputusan dan belajar untuk menyelesaikan masalah. Tadi itu adalah tips yang pertama. Yang kedua, antara langkah-langkah yang adik boleh ambil adalah menyelesaikan masalah yang menjadi punca kepada stres. Ada orang, cikgu, dia cakap, cikgu, saya rasa stres lah sebab saya kadang-kadang rasa kurang yakin dengan diri saya. Lepas tu saya tanya, sebab apa? Sebab cikgu, orang kata saya montel. Cikgu, orang kata saya gemuk. Jadi, you timbang, you tengok betul tak you gemuk? You tengok tak berapa tinggi you, berapa ni. Kalau betul, maka maknanya kita, apa yang perlu kita buat? Cikgu pun gemuk juga. Kita dah sedar diri kita gemuk, maknanya kita dah rasa tak selesa. Jadi kita kena buat sesuatu. Maknanya kita kena jaga pemakanan kita, kita kena ada senaman. Maknanya apa-apa pun dibalik kepada diri kita. Ya, kita sedar keadaan diri kita yang sebenar. Contoh cikgu bagi, jangan berkecil hati dengan apa yang cikgu sampaikan ya. Yang kedua, yang ketiga, okey, di rumah bersama keluarga,
Bila sekarang ni semua berada dalam rumah, maknanya kita kena tolong satu sama lain dalam melakukan kerja rumah. Okey, dan saling mendengar antara satu sama lain. Adik-adik, kita ni bila dah ada di rumah, janganlah kita hanya dada kat bilik kita je. Macam hal lain tu semua bukan urusan kita. Maka kita kena bagilah bantuan tenaga. Uruskan, bantu mak macam mana nak uruskan rumah tangga, bersihkan rumah, kemas rumah, kemas bilik sendiri, bantu jaga adik, dengar cerita mak, spend time dengan your father, sometimes dengan your mother, sometimes dengan your sister. Berikan ruang masa kepada ahli keluarga kita. Sebab nanti satu hari adik-adik selepas ni, you akan sambung belajar. You dah akan tinggalkan rumah. You akan tinggalkan ibu dan ayah you. Nanti masa tu baru kita teringat bahawa kita tak cukup masa nak memberikan masa ruang kita dengan ahli keluarga kita. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Keempat, adik-adik, jaga kesihatan. Apa-apa pun adik-adik, cikgu nak nasihatkan Ini bukan cikgu yang cakap, tapi ada adik-adik yang dia sampaikan dalam kami punya discussion, dalam kami punya perbincangan dalam satu kumpulan yang cikgu buat dalam antara remaja ni. Mereka saling tegur menegur dan pesan memesan. Dan salah seorang dia ada bercakap, cikgu, kalau saya nak pesan, saya pesan pada diri saya sendiri. Saya nak jaga diri saya tak isap rokok, cikgu. Saya sayang diri saya. Saya suka dia cakap macam tu. Maknanya adik-adik, untuk menunjukkan kita sayang diri kita, kita kena jaga kesihatan kita. Dan ada ruang kita beriadah dan bersukan, ikutlah peraturan dan juga aturan sekarang, iaitu di sekeliling jiran tetangga kita. Ruang untuk kita memberi masa kepada kita, bukan duduk belajar je atau duduk dekat dalam rumah hanya dengan online saja. Jadi keluar, cari ruang untuk beri kepada diri sendiri. Seterusnya, adik-adik, hubungan dengan Tuhan. Jadi pelihara waktu solat. Kalau kita menjaga waktu kita jaga waktu solat kita, kita akan menggunakan waktu tu sangat-sangat bermanfaat. Membaca Al-Quran, mendengar ilmu diperkongsikan melalui online. Jadi adik-adik ambil ruang tu. Sambil kita belajar benda-benda yang melibatkan akademik, kita belajar juga perkara-perkara lain. Kita tambahkan ilmu dan pembacaan kita dengan perkara-perkara lain. Luaskan pengetahuan kita, adik-adik. Bukan hanya setakat membaca buku yang melibatkan akademik saja. Dan satu lagi kaedah yang paling mudah adalah adik-adik menggunakan teknik relaksasi. Ini adalah satu kaedah yang paling mudah, paling ringkas dan paling baik untuk adik-adik amalkan. Dan caranya, apa tu relaksasi? Relaksasi ni dia adalah satu teknik melibatkan pergerakan badan secara mudah. Dia boleh sama ada adik-adik berbaring atau duduk, dan dia boleh mengambil masa antara 20 minit ke 30 minit. Jadi apa-apa adik-adik perlu buat adalah cari tempat yang paling selesa. Sama ada you baring di bilik ataupun you duduk di sofa di ruang tamu dengan environment yang tenang, bukan dalam keadaan yang panas, tak terlalu sejuk. Okey? Dan kalau kita nak pasang muzik, kita boleh pasang muzik yang soft, ataupun kita boleh pasang ayat Quran, kita boleh pasang zikir, dan kita tenangkan diri kita. Okey? Macam kita take a break. Antara perkara yang adik-adik perlu ambil tindakan untuk uruskan diri adik-adik supaya tidak terperangkap dalam stres yang tinggi atau tekanan yang tinggi adalah susun kerja anda. Susun kerja ni maknanya you kena ada checklist.
Apa kerja yang cikgu suruh buat, assignment yang perlu disediakan, bagaimana you urus jadual waktu you. Maknanya pagi sampai petang, daripada Isnin sampai Ahad, bagaimana you urus masa you. Sebab bila kita ada sistem menguruskan kerja dan uruskan masa kita, maka kita tidak bertangguh kerja dan kerja tidak bertimpa-timpa ataupun terlalu banyak kerana kita kumpul-kumpul bertangguh-tangguh. Jadi ini yang akan membuatkan tercetusnya stres sebab banyak kerja tak siap. Okey, kedua, tingkatkan kemahiran penyelesaian masalah, iaitu kenal pasti apa masalah dan cari cara penyelesaian. Bincang dengan rakan yang boleh membantu anda atau dengan guru yang boleh bantu anda atau ahli keluarga yang boleh bantu adik-adik. Selain itu, adik-adik bersikap terbuka terhadap perubahan. Sekarang ni, kita kena cepat adapt dengan keadaan sekarang ni. Mau tak mau, semua orang sedang berhadapan dengan situasi pandemik sekarang. Apa yang penting adik-adik, kita teruskan hidup kita. Dalam keadaan sekarang ni, kita dalam keadaan I'm okay, you okay. Maknanya sikap kita sihat, kita yakin pada diri kita, kita yakin kepada orang lain dan kita jadi orang yang positif. Kita tak nak dalam keadaan di mana kita merasakan kita saja okey, orang lain tak okey. Ini akan menjadi satu sikap yang memusnahkan kerana kita ni jadi orang yang ego, kita jadi orang yang bongkak, kita jadi orang yang menyalahkan orang lain. Sebab kita rasa diri kita je okey, orang lain semua tak okey. Jadi kita asyik nak menyalahkan orang. Kita tak nak begitu adik-adik. Ataupun adik-adik merasakan macam seolah-olah orang okey tapi adik-adik yang tak okey. Dalam hidup ini, kita nak teruskan perjalanan yang sebaik-baiknya dalam keadaan yang gembira. Jadi apa yang cikgu telah sampaikan kepada adik-adik, cikgu dah sampaikan tentang apa perlu adik-adik ambil tindakan untuk adik-adik tangani stres, apa gejala stres yang adik-adik boleh kenal pasti, dan cikgu juga share tentang cara menguruskan time management, take your rest, jaga diet, jaga kesihatan diri, bercakap benda yang affirmation positif tentang diri dan cari support dalam kalangan rakan dan guru ataupun ahli keluarga, social support. Itu saja yang cikgu nak sampaikan bagi episod pada kali ini. Diharapkan adik-adik mendapat manfaat bagaimana untuk adik-adik mengurus dan menjaga diri adik-adik. Salam ceria daripada cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.